Tolong beritahu semua kawan-kawan masuk. Kalau kerja kursus tidak dibuat, kamu kira tidak hadir. Walaupun kamu datang untuk peperiksaan bertulis, kertas 1, kertas 2 kamu datang, tapi kerja kursus tak siap. Tak ada markah kerja kursus, kamu punya status adalah tidak hadir. Kamu cuma ada 1 bulan lagi untuk siapkan bulan Oktober. November kena hantar kerja kursus. Okey, yang pertama saya nak beritahu adalah muka depan. Ini adalah muka depan kerja kursus kamu. Kerja kursus kamu muka depan dia mesti macam ni. Di sini petak ini kamu mesti letak logo syarikat kamu. Lepas tu bawah dia tulis nama perniagaan awak. Lepas tu tulis alamat seperti yang didaftar dalam SSM. Lepas tu rancangan perniagaan, bawah ni adalah nama calon, nama penuh kamu, nombor kad pengenalan yang betul bukan yang rekaan, yang betul. Lepas tu angka giliran dan nama sekolah. Okey, saya tunjuk satu contoh. Macam ni. Okey. Ini adalah logo kedai kamu. Okey, macam yang saya dah bagi tahu, logo kamu ni nama perniagaan kalau boleh nama bahasa Melayu. Jangan gunakan bahasa Inggeris. Okey, mesti bersifat Malaysia. Okay, so don't use nama bahasa Inggeris. Tahun ini 2019 lembaga peperiksaan dia benarkan guna nama bahasa Inggeris, tapi tahun ini kalau boleh guna nama bahasa Melayu. Okey, lepas tu nama kedai kamu. Okey, kalau kedai kamu adalah milikkan tunggal, kan awal-awal lagi saya dah bagi tahu kalau nak buat perniagaan lagi senang kalau awak pilih milikkan tunggal. Jangan susahkan diri awak, tulis saja pilih milikkan tunggal, sebab ini adalah satu rekaan, bukan awak nak buat betul-betul. Okey, kalau perkongsian banyak benda yang awak kena buat. Kalau milikkan tunggal senang. Okey, di sini kamu tulis nama kedai kamu, lepas tu alamat, lepas tu
rancangan perniagaan, nama calon, nombor IC yang sebenar, kad pengenalan dengan SMK Taman Pelangi. Okey, so sekarang nanti contoh ni saya akan share. Okey, selepas muka depan tu, ini muka depan. Ini muka depan. Sudah ada muka depan. Okey, seterusnya kamu muka depan dulu. Okey, perakuan calon dengan borang senarai semak, lampiran 3, ini nanti saya akan bekalkan. Nombor 2 dengan nombor 3 saya akan bekalkan. Okey, nombor 4 hari itu saya dah buat ringkasan eksekutif. Macam mana nak sediakan ringkasan eksekutif. Okey, prospek masa depan perniagaan yang dijalankan. Okey, ada yang belum adalah. Saya setakat ni saya ada beberapa orang saja yang hantar. Visi, misi, objektif semua masuk, kegiatan kamu kena masuk, and then prospek masa depan is macam contoh ni sekarang awak ada satu cawangan saja, mungkin dalam masa akan datang, dalam 3 tahun akan datang, saya ingin membuka 2 lagi cawangan, okey, di daerah yang berlainan. Macam itulah awak punya prospek masa depan. Contoh. Okey. Okey, lepas tu senarai kandungan. Senarai kandungan saya akan share. Okey, hari ni saya nak buat pengenalan latar belakang perniagaan dan latar belakang pemilik dan ataupun rakan kongsi. Okey. Kalau boleh nanti ataupun besoklah saya buat rancangan pentadbiran. Saya takut nanti banyak sangat awak tak boleh ikut. Rancangan pentadbiran dengan operasi saya buat esok. Okey, sekarang saya nak mula dengan pengenalan. Semua dah sedia Okey. Okey guys, ni pengenalan. Hari ni kamu kena sediakan pengenalan. Semua dengar tak? Dengar. Dengar, okey, pengenalan. Okey, kamu sudah ada nama perniagaan kan? Nombor 1, kamu kena tulis nama perniagaan kamu. Lepas tu tulislah perniagaan kamu, apa yang perniagaan kamu buat. Okey, perniagaan saya adalah nama, okey, katakan Eddie pembersihan Eddie. Okey, syarikat pembersihan, Eddie Enterprise, something like that lah. Okey, menyediakan perkhidmatan pembersihan rumah. Okey, lepas tu dalam pembersihan rumah tu awak senaraikan apa jenis-jenis pembersihan rumah yang kamu buat. Okey, kamu boleh pilih kan, hari tu saya dah share dengan kamu apakah jenis-jenis pembersihan yang awak boleh buat. Jangan tulis semua. Okey, dalam pembersihan ada banyak. Okey, saya tunjuklah ini pembersihan. Jadi kamu tulislah, syarikat kami menyediakan perkhidmatan pembersihan. Okey, apa jenis-jenis pembersihan yang kamu sediakan? Seperti pembersihan rumah asas. Okey, lagi apa nak pilih? Perkhidmatan dobi. Okey, perkhidmatan dobi. Pilih yang senang-senang, jangan susahkan diri awak. Okey, pembersihan tandas, pembersihan tingkap,
Pilihlah mana-mana. Okey, sanitasi bawah ataupun pembersihan kapet. Okey, tulis apa-apa jenis, apakah jenis perkhidmatan pembersihan yang kamu sediakan. Dia ada banyak, you see. Ada pest control. Yang saya cakap tadi ni adalah cuci kapet, tilam, langsir. Cuci rumah, pembersihan selepas. Inilah. Saya tak tulis, saya tak buat renovate rumah. Ini saya tak buat. Jadi awak tulis apa perkhidmatan yang kamu sediakan. Ada antara kamu yang pilih sanitasi. Tulislah kalau awak pilih sanitasi. Okey, apa jenis-jenis sanitasi yang kamu buat. Okey, kena tulis secara terperinci apa jenis-jenis pembersihan yang kamu sediakan. Okey, lepas tu okey, itu adalah bawah nama perniagaan, lepas tu awak tulis apa perkhidmatan yang kamu sediakan. Okey, sekarang saya masuk kelebihan jenis perniagaan. Okey, kelebihan jenis perniagaan dan perkhidmatan yang dipilih. Ada dua kelebihan jenis perniagaan, lepas tu perkhidmatan yang dipilih. Okey, kelebihan jenis perniagaan, okey, adalah ini. Katakan kamu pilih, okey, perniagaan yang saya jalankan adalah perniagaan milikkan tunggal. Okey, tujuan saya memilih perniagaan milikkan tunggal adalah sebab mudah ditubuhkan, mudah diurus, saiz kecil, bebas mengurus, ni semualah. Sebab kenapa awak pilih milikkan tunggal. Tak payah tulis semua, jangan tulis dalam point form, tulis dalam bentuk perenggan. Okey, katakan awak pilih perkongsian. Tulislah kenapa awak pilih perkongsian. Ini adalah kelebihan jenis perniagaan. Okey, sekarang apakah kelebihan perkhidmatan yang dipilih? Kelebihan perkhidmatan yang dipilih. Ini. Kenapa awak pilih perkhidmatan membersih rumah? Okey, tujuan saya memilih perkhidmatan refleksologi. Sebab menjamin pulangan modal. Kemahiran yang dimiliki perniagaan ini boleh menjana pendapatan yang baik. Ataupun kamu tulis hobi mengemas rumah. Hobi mengemas rumah boleh dijadikan sebagai satu perniagaan yang mudah dan menarik. Ataupun awak tulis menghasilkan pulangan dalam masa yang sama, melahirkan masyarakat yang bersih dan sihat. Itu ada dua perkara kamu kena tulis. Kelebihan jenis perniagaan, okey, maksudnya awak tulis kelebihan milikkan tunggal atau perkongsian. Yang kedua, perkhidmatan yang dipilih. Kenapa awak tak pilih refleksologi? Awak pilih pembersihan. Tulis tujuan dia. Okey. Sekarang trend persekitaran semasa. Okey, kalau kenapa awak pilih ni, mungkin awak boleh kaitkan dengan nilah trend persekitaran semasa. Okey, contoh trend persekitaran semasa. Ini trend persekitaran semasa. Okey, kalau awak baca ayat ni, Kementerian Pembangunan Usahawan menggalakkan para belia menyertai bidang perniagaan dan keusahawanan. Okey, apa yang saya nak kamu buat? Okey, kamu tulis dulu kenapa kamu pilih perniagaan pembersihan rumah, ataupun kenapa kamu pilih perniagaan refleksologi, kenapa kamu pilih perniagaan sanitasi. Lepas tu kamu sambung dengan ayat di atas ni. Okey, saya bagi contoh Okey. So kelas, macam tadi saya kata kenapa kelebihan perkhidmatan yang dipilih, awak juga boleh tulis dalam bentuk ni lah. Kat sini pun boleh tulis Okey, tengok macam mana. Okey, cuba baca. Contoh perniagaan pembersihan. Kenapa awak pilih perniagaan pembersihan? Contoh, saya tulis panjang lebar, tapi awak tak perlu tulis panjang macam ni. Ni contoh saja. Awak pendekkan. Lepas tu awak gunakan ayat awak sendiri. Okay, contohnya, saya punya sebab. Okay, cuba baca. Permintaan bagi perkhidmat pembersihan rumah meningkat sejak pandemik COVID-19 bermula. Ini saya kaitkan dengan trend persekitaran semasa. Apa keadaan semasa sekarang? COVID-19. Jadi saya kaitkan.
Permintaan bagi khidmat pembersihan rumah meningkat sejak pandemik COVID-19. Bermula ekoran sekatan sempadan ketibaan pekerja rumah hijrahan tertangguh bagi banyak keluarga. Maid daripada luar negara tak boleh masuk sebab ada sekatan sempadan. Jadi pembersihan secara sekali-sekala diperlukan sementara sesebuah keluarga menunggu pembantu rumah tiba. Ataupun lagi pun kesedaran masyarakat tentang kebersihan kepentingan menjaga kebersihan kian meningkat sejak dilanda wabak 19. Ada banyak contoh. Awak janganlah pilih bulat-bulat, awak buah suai sikit Okey, ataupun awak boleh tulis ni, memandangkan sepanjang PKP ni ramai orang meluangkan masa di rumah, kebersihan persekitaran rumah mestilah dititik beratkan. Banyak contoh saya bagi. Yang ini saya ada banyak contohlah pembersihan rumah. Ataupun pandemik coronavirus 19 menular sejak ni membuka peluang perniagaan pembersihan. Perniagaan pembersihan boleh menjadi lumayan fleksibel dan dibina dengan cepat. Perniagaan pembersihan menawarkan pasaran yang stabil dengan permintaan konsisten. Bermaksud perniagaan memerlukan perkhidmatan berulang kali. Hampir setiap orang memerlukan perkhidmatan jenis menjaga rumah. Lagipun pekerja tidak memerlukan pendidikan formal, maka kos pengambilan pun murah. Lepas awak tulis kenapa awak pilih perniagaan itu, awak tulis ayat ni. Kebetulan pada masa itu Kementerian Pembangunan Usahawan pun menganjurkan pelbagai jenis kursus bagi menggalakkan para belia menyertai bidang perniagaan dan keusahawanan. Maka saya pun merebut peluang tersebut untuk menghadiri kursus apa. Okay, nanti awak pilihlah, saya akan bagi contoh kursus. Bagi memperlengkapkan diri saya dengan ilmu yang secukupnya bagi menjalankan perniagaan pembersihan ini. Faham? Faham tak? Ini saya bagi contoh perniagaan pembersihan. Kita tengah buat trend persekitaran semasa. Sekarang COVID-19. Jadi kenapa saya pilih perniagaan pembersihan sekarang? Masa COVID-19. Okey, ini adalah satu kelebihan. COVID-19 menyebabkan orang sedar kepentingan kebersihan tempat tinggal mereka. Jadi saya merebut peluang untuk membuka perniagaan pembersihan. Lepas tu saya kena tulis ni, kebetulan pada masa itu ni. Okey, pembersihan. Okey, contoh ni saya pilih sanitasi. Dengan permintaan pembasmian kuman yang melonjak sejak kebersihan dipertingkatkan di tempat awam dan bangunan komersial semasa penularan virus ini, nanti awak sambung lagi lah. Saya memilih untuk memulakan perniagaan sanitasi. Lepas tu sambung dengan ayat ni. Kebetulan pada masa itu Kementerian Pembangunan Usahawan pun menganjurkan katakan saya pilih Korea. Ada orang yang pilih perniagaan Korea. Okay, perkhidmatan Korea menjadi penghubung penting bagi rakyat Malaysia, terutamanya ketika berdepan dengan pelbagai pelaksanaan kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan pandemik 19. Kepentingan ibarat talian hayat yang menyampaikan kiriman. Saya pun membuat keputusan untuk saya rasa perniagaan Korea ini akan mendatangkan pendapatan yang lumayan. Okey, dan kebetulan pada masa itu juga kementerian guna ayat ni. Perniagaan Korea. Lepas tu awak sambung dengan ayat ni. Kebetulan pada masa tu. Kursus apa nanti awak pilihlah daripada contoh yang saya bagi. Jangan ikut bulat-bulat ayat saya. Awak tukar-tukar sikit.
Okey, sekarang apa yang saya sudah buat? Nama perniagaan saya dah terangkan. Nama perniagaan awak apa perkhidmatan yang awak sediakan, tulis. Okey, kalau pembersihan, tulis pembersihan apa yang awak sediakan. Kalau sanitasi, okey, awak tulis sanitasi apa yang awak sediakan untuk rumah, untuk bangunan, pejabat, tulis. Kalau kurier, tulis. Okey, lepas tu kelebihan jenis perniagaan. Jenis perniagaan maksudnya kalau awak pilih milikan tunggal, tulis apa kelebihan milikan tunggal. Lepas tu apa kelebihan perkhidmatan yang dipilih. Okey, ini dengan trend persekitaran ni boleh digabungkan lah, awak tulis dalam ni. COVID-19 ramai orang yang sedar kepentingan kebersihan. Jadi saya merebut peluang untuk membuka perniagaan. Okey, and then kebetulan pada masa itu ni menyediakan latihan, saya pun menghadiri kursus ni untuk memperlengkapkan diri saya dengan pengetahuan asas. Okey, dah 1, 2, 3 sudah. Okey, sekarang saya masuk tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Ni kursus. Ini adalah contoh kursus-kursus yang disediakan. Okey. Ini untuk yang pinjam daripada bank. Pinjam daripada bank, awak boleh tulislah kursus-kursus ni. Awak mesti Google lah kelas. Kalau awak buat perniagaan sanitasi, apa kursus yang awak kena hadiri? Cuba Google dan cari. Okey, saya cuma yang ini contoh saja kalau kepada sesiapa yang pinjam daripada bank. Okey, katakan awak buat pinjaman daripada tekun. Kalau daripada tekun, ini adalah contoh-contoh kursus yang awak mesti hadiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh kursus yang awak boleh pilih. Okey, kalau tekun nasional ada banyak kursus yang boleh dipilih. Kalau sanitasi, pembersihan, Korea, awak kena Google. Okey, sekarang saya masuk kepada tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Okey, nombor 1, awak kena tulis berapa jumlah pinjaman kamu. Berapa jumlah pinjaman yang awak nak buat. Lepas tu awak tulis awak nak pinjam daripada siapa. Adakah kamu nak pinjam daripada Tekun, Maybank, SME Bank, RHB Bank, Hong Leong, BSN. Tulislah bank mana awak nak pilih. Okey, lepas tu kena tulis justifikasi sumber pembiayaan yang dipilih. Kenapa awak nak pinjam daripada Tekun? Kenapa awak nak pinjam daripada Maybank? Kena tulis. Okey. Lepas tu last sekali tujuan memohon. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, katakan awak nak pilih daripada Tekun. Kenapa awak pilih Tekun? Ada banyak contoh. Ada 4 contoh. 4 sebab justifikasi kenapa awak pilih pinjaman, nak buat pinjaman daripada Tekun. Tulis ni. Pilih mana-mana satu ataupun 2. Okey, kalau Tekun ada contoh. Okey, kalau bank biasa. Okey, bank biasa contohnya Bank Simpanan Nasional, Hong Leong, Maybank, RHB. Okey, kenapa? Okey, mungkin awak boleh sebut bank berhampiran dengan kedai, maka senang bagi saya berurusan dengan bank. Ataupun ini ada contoh-contoh lain, tengok. Jumlah pinjaman besar. Perjanjian pinjaman ini boleh dipersetujui sehingga 7 tahun, fleksibel. Mudah boleh mohon secara atas talian, kelulusan cepat, tiada cagaran. Ni ada banyak contoh. Tulis mana-mana 2. Pendek aja, tulislah 2 atau 3, tak kisah. Ini adalah justifikasi sumber pembiayaan. Mana? Justifikasi sumber pembiayaan yang dipilih. Okey, kamu tahu sumber pembiayaan kamu ada 2. Satu adalah pembiayaan dalaman, satu lagi pembiayaan luaran. Okey, luaran adalah ini. Ini adalah justifikasi untuk luaran. Ini. Okey, katakan dalaman. Ni tengok, sumber pembiayaan betul dan sesuai. Okey, menjelaskan satu justifikasi pembiayaan dalaman dan satu justifikasi pembiayaan luaran.
Tadi saya kata pembiayaan luaran awak tulis 1 atau 2. Kalau nak tulis 3 pun tak salah sebab justifikasi dia semua pendek-pendek aja, tulis dalam satu ayat. Okey, kena tulis 1 justifikasi pembiayaan dalaman. Kenapa awak nak pembiayaan dalaman? Ada 2 Awak simpanan awak sendiri ataupun awak pinjam daripada saudara mara. Kenapa awak nak pilih, kenapa semua tak pinjam daripada bank? Kenapa nak guna pembiayaan awak sendiri juga? Okey, ada 2 sebab. Pilih mana-mana satu. Ataupun nak tulis dua-dua pun tak salah. Okey, kalau nak lagi lebih, contoh yang lebih, okey, rujuk buku teks tingkatan 5 muka surat 77. Ini tak ada. Yang tadilah justifikasi sumber pembiayaan luaran, ini adalah sumber pembiayaan dalaman. Yang tadi ni adalah sumber pembiayaan luaran. Kalau tekun tulis ni, kalau bank lain tulis yang bawah ni. Okey, dah habis tu tujuan membuat pinjaman. Tujuan mesti ada 3 tujuan. Kenapa awak nak pinjam daripada bank? Kenapa? Hari tu awak tulis apa? Kenapa awak nak buat pinjaman? Ingat tak? Masa tu awak tulis ringkasan eksekutif. Awak nak buat pinjaman nombor 1, awak nak buat ubah suai premis. Okey? Yang senang saya bagi tahu okay, ubah suai premis, awak mesti ada duit. Memberi peralatan perniagaan. Ataupun awak boleh tulis membayar pendahuluan bagi pembelian peralatan. Menambahkan modal permulaan perniagaan. Membeli inventory, menampung keperluan modal kerja. Pilih mana-mana 3. Okay, saya tulis kat sini. Mesti tulis 3 tujuan. Okey, tulis 3 tujuan. Pilih 3 tujuan. Lepas dah tulis tu, last kali kamu tulis. Kenapa awak nak sediakan rancangan perniagaan? Ini adalah tujuan untuk mohon pinjaman. Yang ini awak kena tulis tujuan awak sediakan rancangan perniagaan. Why? Awak kan sudah belajar dalam bab 7. Kenapa kita buat rancangan perniagaan? Sebab adalah untuk tujuan penyediaan rancangan perniagaan ini adalah untuk memohon pinjaman. Dah tulis. Pinjaman dari bank mana? Dari mana? Dari bank ataupun daripada tekun sebanyak ini. Last kali awak tulis ni. Saya dah bagi contoh untuk semua. Pastikan awak ada semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perkara ni mesti ada. Setiap satu saya dah bagi contoh. Kalau saya nampak pelajar guna ayat saya bulat-bulat, awak tak layak dapat A. Kenapa awak tak layak dapat A? Sebab awak tiru, awak copy saya punya contoh. Okey, awak kena guna ayat kamu sendiri. Ubah suai. Ini contoh saya share.
Sini nampak menjelaskan 3 tujuan pembiayaan. Itu yang saya kata dekat sini. Kena tulis 3 tujuan. Dan last sekali ni. Okay kelas, ini saja untuk pengenalan. Sekarang saya ada apa-apa soalan tak? Nanti muka surat tu saya akan share. Awak berpandukan itu, awak buat awak punya sendiri. Okey, tapi tolong ubah suai ayat. Okey, sekarang saya nak masuk ke latar belakang. Latar belakang nanti Latar belakang senang. Okey, latar belakang. Semua dah ada tak? Nama perniagaan sudah ada? Teacher. Cikgu. Okey kelas, tadi yang itu ada soalan tak? Cikgu. Yang hari tu yang kita orang buat tu yang mana? Itu adalah ringkasan eksekutif. Yang ada listkan alatan pejabat semua tu Bukan. Yang alatan pejabat tu saya suruh kamu sediakan untuk kita buat kewangan nanti. Tengok kalau kamu nak pinjam, okey katakan sekarang awak nak pinjam duit daripada bank. Okey, kenapa awak nak pinjam? Nombor satu, awak nak buat pengubahsuaian. Awak kena estimate lah berapa pengubahsuaian awak. Okey, yang kedua, awak nak beli kenderaan. Awak kena bayar pendahuluan 10%. Katakan van yang awak beli tu 80,000. Awak kena bayar 8,000 pendahuluan. 10%. Saya nak semua dengar Okey.
Nombor 1, kita buat pinjaman. Nombor 1 adalah untuk pengubahsuaian kedai kamu. Okey, awak kena estimate berapa ribu awak nak belanja untuk pengubahsuaian. Katakan 10,000. Okey, yang kedua, awak nak beli kenderaan, awak mesti bayar 10% pendahuluan. Awak tak ada duit, jadi sebab tu awak kena pinjam daripada bank. Okey, itu. Yang ketiga, awak dah ada kedai, awak mesti buat renovation dah siap. Okey, sekarang awak mesti pasang kipas, mesti ada meja, kerusi, aircon, okey, rak meja, okey, kabinet, semua tu awak kena beli. Perabot-perabot awak kena beli. Itu pun awak kena bayar pendahuluan 10%. Awak kena senaraikan apa barang-barang yang awak nak beli untuk kedai awak tu. Berapa ringgit. Okey, katakan awak dah senaraikan kipas. Apa lagi meja, kerusi, aircon. Apa lagi? And then awak kena beli, katakan awak buat perniagaan pembersihan, awak kena beli stok bahan pencuci, mop, baldi, sarung tangan, semua tu kena beli. Di mana nak cari duit? Awak kena gunalah duit pinjaman tu. Okey, kenapa saya suruh awak sediakan semua senarai ni? Nanti maklumat-maklumat ni kita kena masukkan dalam rancangan kewangan. Awak kena masuk semua maklumat, berapa harga, semua awak masuk. Sistem tu akan buat penyata aliran tunai, penyata pendapatan dengan punci kira-kira untuk awak. Awak tak payah buat. Sistem tu akan buat untuk awak. Tapi untuk sistem buat rancangan tu, PAT, RP dengan rancangan penyata pendapatan dengan kunci kira-kira, awak kena bagi maklumat. Sebab tu saya suruh awak sediakan semua senarai. Okey, cikgu belum ada masa lagi. Nantilah saya buat senarai saya sendiri. Saya tunjuk dekat awak macam mana nak saya masukkan senarai. Semua barang-barang yang saya perlukan saya masukkan. Saya tekan saja kunci kira-kira dah siap. Penyata aliran tunai sudah siap. Penyata pendapatan dah siap. Saya tak payah buat. Kita kena feed in maklumat. Faham Itu kalau pembersihan. Okey, katakan reflexology. Apa barang-barang yang awak nak? Ubat apa-apa ubat lah, bantal. Tulis semua benda-benda yang awak perlukan dalam kedai awak. Okey, ini nombor 1. Saya masuk latar belakang Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Sebab tu saya kata senarai barang-barang yang awak perlukan dalam kedai awak tu sangat penting. Kalau awak tak ada senarai tu, awak tak boleh letak berapa banyak awak nak pinjam. Katakan ada pelajar yang letak 40,000. Cukup ke 40,000 awak pinjam? Awak beli kereta nak bayar, katakan awak bayar 8,000 untuk kereta. Lepas tu nak buat pengubahsuaian 10,000, katakan 18,000 dah. Okey, lepas tu nak beli peralatan. Itu kena bayar deposit. Itu yang saya tanya, cukup ke 40,000 awak pinjam? Awak kena estimate dulu. Senaraikan apa barang-barang yang awak nak, baru awak boleh tengok. Okey, yang ini, jadual ini saya akan share dengan awak. Okey, apa yang awak perlu tulis, nama perniagaan tulis dulu. Alamat premis perniagaan kamu tulis. Nak alamat kedai. Kedai tu awak nak sewa dekat mana? Tulis alamat kedai. Nombor telefon, nombor fax tulislah kat sini 03. Awak jangan tulis 03, awak di Johor Bahru 07. Okey, email, Facebook. Ada masalah? Tak ada Okey, jenis milikan tunggal. Kalau siapa buat perkongsian. Macam saya cakap dari awal-awal lagi, milikan tunggal senang. Okey, apa kegiatan utama awak? Ini adalah Korea. Kalau Korea awak tulislah perkhidmatan menghantar surat dokumen. Okey, ataupun perkhidmatan membersihkan rumah dan pejabat. Ataupun perkhidmatan urutan kaki, reflexology.
Okey, yang ini faham sampai kegiatan? Okey, tarikh pendaftaran awak tulis Julai atau Jun 2021. Tulis 1 Julai 2021 atau 1 Jun 2021. Tak kisah, pilih mana-mana satu. Ada masalah? Tak ada. Okey, tarikh memulakan perniagaan ini mesti ikut 1 Ogos. Tak ada lain, mesti 1 Ogos. Okey, nombor pendaftaran. Okey, nombor pendaftaran macam ni kelas. Jumlah mesti ada 12 digit. 12 digit. Mula-mula awak tulis 2021. Kenapa 2021? Sebab awak tarikh pendaftaran 2021. Jadi kena tulis 2021. Okey, kenapa kena tulis 03? Okay, 03 sebab ini. Kalau milikkan tunggal atau perkongsian, kod entiti dia adalah 03. Jadi kita mesti tulis 03. Okey, dekat belakang ni tinggal lagi 6 digit betul. Tulis saja apa-apa nombor. Orang tak check pun, awak just tulis saja. Tapi yang depan ni mesti betul. 6 digit depan ni mesti betul. 2021 03. Lepas tu kat belakang awak reka sendiri. Ada masalah? Okey, sekarang modal perniagaan. Macam hari tu saya dah bagi tahu awak mesti ada dalaman dan luaran. Okey, awak tulislah berapa dalaman awak. Dalaman mesti 10% atau 20%. Jadi awak tengok sini modal keseluruhan adalah 100,000 tau. Orang ni dia buat perniagaan, dia punya modal keseluruhan 100,000. 10% adalah dalaman. 10% daripada 100,000 berapa? 10,000. 10,000 adalah dalaman, 10%. 90% adalah luaran. Saya ada bagi contoh masa saya discuss ringkasan eksekutif. Lepas tu sumber pembiayaan mesti tulis. Sumber pembiayaan dalaman. Kan ada 2. Satu adalah simpanan peribadi, satu lagi pinjaman daripada rakan atau saudara mara, keluarga, betul? Kalau awak ada dua-dua, tulislah dua-dua. Simpanan sendiri atau pinjaman dari ahli keluarga atau rakan. Kalau tak ada, tulis simpanan peribadi sahaja. Okey, lepas tu pembiayaan luaran tulis awak pinjam daripada siapa? Adakah Tekun? Adakah Maybank? Adakah BSN? Adakah Hong Leong? Tulis. Okey, lepas tu nama bank adalah nama bank awak, bukan nama bank yang awak nak pinjam. Tapi bagus jugalah kalau awak ada akaun di bank CIMB. CIMB senang untuk meluluskan pinjaman awak sebab awak adalah customer dia. Jadi senang untuk awak dapat pinjaman. Okey, berapa nombor akaun bank? Google dan tengok. Yang ini, kalau CIMB berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau CIMB 10 digit. Kalau Maybank saya rasa 12 digit. Itu semua awak kena Google. Ada masalah? Cikgu, yang nombor telefon tu ulang balik boleh? Nombor apa? Yang nombor telefon tu. Just letak je lah. Nombor telefon letak nombor apa-apa je. nombor telefon Macam tipu mana? je lah, letaklah apa-apa nombor. Nombor fax pun letak je apa-apa nombor. Email pun reka je. Semua rekaan sahaja. Tapi yang ini CIMB pastikan bilangan digit dia mesti betul. Awak boleh cek internet, boleh cek CIMB berapa digit akaun dia, nombor akaun dia. Maybank berapa digit, BSN berapa digit. Okey, ini adalah latar belakang perniagaan. Ini latar belakang pemilik. Kalau latar belakang pemilik, kena tulis nama penuh kamu. Nombor kad pengenalan, ini mesti rekaan. Bukan sama dengan muka depan tadi.
Muka depan adalah nombor kad pengenalan awak yang betul. Awak tahun berapa? Kosong 4. 04. Tapi tengok kat sini, dia tak tulis 04. Kalau 04, awak baru 18 tahun, mana boleh mula perniagaan, belum habis SPM pun, belum dapat diploma. Tak boleh. Di sini awak kena reka. Start lah 92 ke, 90 ke, macam tu lah, just reka saja. Janganlah letak 78 ke apa, awak sudah tua sangat. Dalam 90 lebih ikut. Okay, tarikh lahir pun reka je. Umur pun reka. Status perkahwinan, suka hati awak bujang atau berkahwin. Okay, nombor telefon, handphone lah. Yang ni nombor handphone awak. Alamat rumah. Alamat rumah awak sama tak? 19 Jalan Setia. Tak. Ini adalah alamat perniagaan awak, kedai yang awak sewa. Ini kedai, ini adalah alamat rumah awak sendiri. Ini email, Facebook. Lepas tu kelulusan akademik. Ini pun awak kena reka. Tulislah apa-apa diploma ataupun ijazah yang berkaitan dengan perniagaan yang kamu nak buat. Okay, business act, pengurusan perniagaan. Boleh tulis pengurusan perniagaan. Google aja. Apakah diploma atau ijazah yang bersesuaian dengan perniagaan yang kamu pilih. Okay, apa kemahiran yang kamu ada? Kemahiran pengkomputeran, pemasaran, komunikasi, ataupun awak fasih dalam bahasa Cina. Macam itulah, just tulis saja. Okay, apa kemahiran-kemahiran yang kamu ada? Okay, apa pengalaman? Pengalaman yang berkaitan dengan perniagaan yang kamu nak buat. Okey, contohnya awak buat perniagaan pembersihan, awak pernah jadi pengurus operasi di salah satu syarikat perniagaan yang terbesar di Johor Bahru. Bagi je lah nama. Okey, ini adalah contoh untuk orang ni nak buat Korea, jadi dia bagi contoh pengalaman dia. Reka je. Okey, lepas tu kursus yang dihadiri. Tengok, ini adalah contoh kursus untuk Korea. Tengok. Contoh untuk Korea. Nantilah awak pun boleh Google, saya pun akan Google apakah contoh-contoh kursus. Okey, kelas untuk hari ni sajalah. Saya tak nak confuse awak, saya sebenarnya nak buat rancangan pentadbiran juga. Okey, rangka ni saya akan share dengan awak dalam bentuk table, awak just isi saja. Contoh ni pun saya akan share. Plus, awak sudah tak ada masa lagi, tolong cepat siapkan kerja awak. Saya minta maaf, 2 minggu lepas saya tak dapat jalankan sebab saya ada sedikit masalah. Okey. Tolong kamu ada 1 bulan lagi untuk siapkan kerja awak. Jadi hari ni saya dah buat. Okay, saya tunjuk apa yang saya dah mana senarai semak. Okey, hari ni saya dah terangkan muka depan. Semua pandai tak buat logo? Pandai awak pandai tak guna Canva? Okey, jadi setakat ini kita sudah buat ringkasan eksekutif, pengenalan, latar belakang perniagaan, latar belakang pemilik. Okey, ini yang saya kata kalau perkongsian, banyak benda awak kena masukkan. Tengok surat ikatan perjanjian perkongsian jika memilih milikkan perkongsian. Banyak benda kena masukkan. Kalau awak buat milikkan tunggal, tak perlu letak benda ni. Jangan susahkan diri awak.
buat yang mana senang. Okey kelas, nanti senarai semak ni pun saya akan share dengan kamu. Okey, siapa yang tak masuk kelas, saya terpaksa masukkan nama diorang dalam grup ibu bapa. Saya harap tengok 20 orang, 18 orang saja yang masuk. Lagi berapa orang belum masuk? 14. Sini nampak kelas, dah tarikh pendaftaran Jun atau Julai. Pilih satu 1 Jun, 1 Julai. 1 Jun atau 1 Julai. Okey kelas, thank you kelas. Nanti saya share semua ni. Tolong siapkan dan hantar pada saya untuk disemak Okay teacher. Thank you teacher. Thank you please. Jangan bazir masa. Mula tak lama lagi awak akan menduduki. Bila balik sekolah saja peperiksaan percubaan. Nanti ulang kaji percubaan apa topik-topik yang perlu diberi tumpuan saya akan share. Okay, thank you kelas.